Muhammad Bakar Saleh tidak berjumpa dengan Najib Razak untuk memaklumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Lembaga Pengarah 1MDB. Saksi pendakwaan ke-13 itu berkata, dia tidak berbuat demikian susulan syak wasangka bahawa bekas Perdana Menteri itu terlibat dalam dakwaan transaksi di luar kebiasaan 1DMB. Dia berkata demikian dalam keterangannya ketika perbicaraan kes pindah audit 1MDB terhadap Najib dan bekas CEO 1MDB. Arul Kandasamy di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ketika prosiding pada 22 Disember lalu, Bakar berkata susulan pendedahan berkenaan pelancongan $700 juta dana 1MDB. Dia menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai pengerusi pada 19 Oktober 2009. Ketika itu dia berkata, keputusan itu kerana pengurusan 1MDB tidak patuh kepada arahan lembaga pengarah berhubung dana $1 bilion milik syarikat itu, yang bertujuan untuk digunakan dalam usaha sama dengan syarikat Abu Dhabi, Petrosaudi Saudi International Limited PSI. Dia juga memberi keterangan yang Najib tidak membalas pesanan teksnya berkenaan pelancongan dana itu. Dalam perbicaraan kes rasuah RM2.28 bilion terhadap Najib, mahkamah diberitahu wang $700 juta itu dialihkan ke Good Star Limited, yang didakwa dikawal oleh ahli perniagaan dalam pelarian, Lau Tek Jo. Ketika perbicaraan kes pindah laporan audit 1MDB hari ini, Bakar diperiksa balas oleh Peguam Muhammad Syafiq Abdullah. Syafiq bertanya Bakar kenapa dia tidak memberitahu Najib tentang hasratnya untuk letak jawatan. Saya tak jumpa pada masa itu kerana saya ada syak yang bekas Perdana Menteri juga terlibat dalam ini. Terlibat dalam scheme of things tentang pelaburan dana $1 bilion untuk usaha sama dengan Petrosaudi. Saya putuskan yang saya tidak mahu jumpa dia secara peribadi. Saya tak selesa, kata Bakar. Katanya, dia mengelak daripada memberitahu Najib juga disebabkan Najib telah memberitahunya agar memaklumkan kepada lembaga pengarah untuk membuat keputusan berkenaan cadangan usaha sama dengan PSI. Bakar merujuk keterangannya pada 1 April, di mana dia mendakwa Najib menerusi panggilan telefon pada 26 September 2009 mengarahkannya agar tidak menghabiskan banyak masa melihat transaksi lama dan fokus kepada cadangan usaha sama itu. Dia mendakwa Joe Lau yang hadir dalam mesyuarat itu menyerahkan telefon kepadanya untuk bercakap dengan Najib. Disoal lanjut oleh Syafiq, dia menjelaskan keraguannya dicetuskan oleh tiadanya penilaian sewajarnya terhadap cadangan usaha sama itu walaupun ia perlu dilakukan. Bakar berkata dia juga pada masa itu percaya pengurusan 1MDB mengabaikan lembaga pengarah kerana mereka mengambil arahan daripada Najib dan Joe Lau. Surat tak nyatakan keraguan. Ketika Syafiq bertanya jika keraguannya itu bersandarkan bukti, Bakar berkata keraguannya disahkan apabila dia bertemu bekas CEO 1MDB Syahrul Azrul Ibrahim Halmi 6 tahun selepas peletakan jawatannya. Saya jumpa dan tanya dia bagaimana ini semua kejanggalan dalam 1MDB berlaku. Dia berkata yang dia ambil arahan daripada Joe Lau dan bekas Perdana Menteri Najib, dakwanya. Bagaimanapun dia mengaku yang dia tidak menyatakan keraguannya berkenaan Najib dalam surat peletakan jawatan. Kemudian selepas pemeriksaan semula dengan Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sri Ram, Bakar berkata panggilan telefon daripada Najib itu telah menyebabkan lembaga pengarah mempercepatkan proses. Dia juga berkata tindakan Najib yang tidak membalas pesanan teksnya berkenaan pelancongan $700 juta telah mengesahkan lagi syak wasangkanya terhadap bekas Perdana Menteri itu. Prosiding di depan Hakim Muhammad Zaini Mazlan bersambung esok. Terima kasih kerana menonton.